Hari ini, keringat dicurah demi menyara kehidupan keluarga. 600 tahun yang lalu, tenaga nenek moyang mereka dikerah bagi memuaskan pemilik-pemilik hamba. Bandar kosmopolitan menghadap lautan Atlantik ini terletak di Teluk Verde, bahagian barat Afrika. Ia tidak lagi menguasai ekonomi dan politik Afrika Barat seperti di waktu jajahan Perancis. Namun, ia kekal sebagai pusat kebudayaan warga Afrika. Dakar menjadi ibu negeri Senegal selepas kemerdekaan pada tahun 1960. Menjelang tahun 1998, jumlah penduduknya mencapai angka 2 juta orang. Kegiatan perniagaan berhampiran stesen kereta apinya lebih aktif dan sibuk 98 tahun lalu berbanding hari ini. Pada tahun 1902, Dakar adalah pusat pentadbiran bagi wilayah jajahan Perancis di Afrika Barat. Penjajah telah membina laluan kereta api yang menghubungkan Saint Louis di utara Senegal dengan ladang tanaman kacang tanah. Ekonominya mula rancak ketika itu. Setelah penyempurnaan laluan kereta api ke Bamako di Mali, Dakar semakin penting sebagai pusat pentadbiran dan menjadi tumpuan peniaga. Hari ini, ia berdiri di atas kemampuan sendiri untuk maju setelah mencapai kemerdekaan. Timbunan berwarna putih membarisi bahagian tepi tasik. Perahu kecil syarat dengan muatan berlabuh di tebingnya. Sementara kaum wanita pula menjunjung beban membentuk timbunan-timbunan putih itu. Kegiatan di luar pusat bandar Dakar ini tidak sehebat pengeluaran fosfat dan biji besi Senegal. Namun, ia masih menjadi punca rezeki penduduk sekitarnya. Beberapa buah syarikat pengusaha garam menggaji penduduk sekitar mengeluarkan hasil tasik ini secara tradisional. Lake Rose atau tasik Rose menghasilkan garam di bahagian dasarnya. Menurut pekerja di sini, Lake Rose memanjang 5 km dan mempunyai kelebaran 800 meter. Ia mampu mengeluarkan hingga 24,000 tan garam. Dikenali sebagai Lake Rose kerana warna airnya boleh bertukar menjadi merah muda seperti warna bunga ros. Perubahan itu amat ketara pada bulan November. Faktor pancaran terik matahari dan tiupan angin yang kuat dalam bulan itu membuatkan warnanya berubah. Dengan kedalaman maksimum 3 meter, pekerja di sini menggunakan pengaut memasukkan garam di dasarnya ke dalam bekas seperti tapis sebelum dipindahkan ke perahu kayu mereka. Garam yang baru dinaikkan berwarna kehitaman bercampur dengan unsur-unsur asing seperti batu. Amadou diupah oleh sebuah syarikat berdekatan. Garam yang dikeluarkannya akan dibersihkan dalam kilang milik syarikat itu.
Dah. Dia mengerah tulang 4 keratnya sejak setahun lalu. Mengaut garam, menimba keluar air dan menunda perahu ke daratan dilakukan seorang diri. Sebuah perahu dikatakan mampu mengangkut hingga 1 tan garam. Sebatang kayu keras sepanjang 5 hingga 7 meter digunakan sebagai galah untuk menolak perahu ke tepi tasik. Setiap perahu beroperasi selama 3 jam. Tugas memunggah garam daripada perahu dimonopoli oleh kaum wanita. Bekas yang mereka gunakan mempunyai saiz yang sama. Semasa musim panas, bagi setiap 1 liter air tasik ini mengandungi 400 gram garam. Sementara dalam musim hujan pula, setiap 1 liter airnya mengandungi 380 gram garam. 25 kilogram garam menyamai nilai 590 CFA franc atau $1 Amerika. Sebuah bekas yang dijunjung berisi garam basah mencapai berat 27 kilogram. Lake Rose tidak sekadar menjadi tumpuan pengusaha industri garam, malah ia menarik pelancong asing untuk melihat perubahan airnya. Kesempatan itu diguna oleh generasi muda mengambil upah sebagai pemandu pelancong. Keajaiban Lake Rose membolehkan warga Senegal menambah punca rezeki. Justru, kesyukuran terhadap penciptanya tidak diabaikan oleh mereka yang bermazhab Maliki ini. Ikatan kehidupan antara Lake Rose dengan warga Senegal tidak serapat hubungan mereka dengan sebuah pulau 3 km di timur Dhaka. Sejarah silamnya mengundang rombongan pelancong luar dan dalam negara ke pulau ini untuk melihat lebih dekat tinggalan penderitaan generasi Afrika di kurun ke-15. Terdapat beberapa perkhidmatan bot penumpang dari Tanah Besar ke Pulau Gori. Perjalanan selama 20 minit dari pangkalan di Dhaka membawa pengunjung mengamati kehidupan 1,000 orang penduduknya tanpa kemudahan jalan raya atau kenderaan. Penduduknya beragama Islam. Ia tersebar seawal kurun ke-8 Masehi melalui jalan perniagaan. Kerajaan Al-Murabitun di Morocco antara penyebar akidah itu ke wilayah ini. Pada awalnya, ia dikenali sebagai La di Palma atau Pulau Palma oleh pelayar Portugis pada kurun ke-15. Belanda kemudiannya membeli pulau ini dan ia digelar sebagai Gori, bermakna pulau yang baik. Penguasaan pelayar Eropah mencipta sejarah hitam Gori. Kemunculan Portugis pada tahun 1441 memulakan perniagaan hamba abdi di barat Afrika. Lebih 11 juta orang warga Afrika dibawa menyeberangi lautan Atlantik sebagai hamba. Rumah ini kini dijadikan muzium. Ia pernah menempatkan hamba-hamba lelaki, wanita dan kanak-kanak
sebelum dibawa berlayar. Mereka dijadikan pekerja di ladang gula, kapas, kopi atau pekerja lombong di utara dan selatan Amerika serta Caribbean. Pecahan etnik yang besar di Afrika mendorong mereka bertempur sesama sendiri. Puak yang kalah dijadikan tawanan dan dijual sebagai hamba kepada pelayar Eropah oleh ketua-ketua puak yang menang. Pelayar Eropah pula menyediakan barangan seperti kain, senjata, arak dan barang kemas untuk ditukarkan dengan hamba yang ditawan oleh ketua-ketua puak. Mereka meletakkan hamba-hamba itu di rumah hamba Pulau Gori, tempat bermulanya penderitaan mereka. Dikatakan sejumlah 30 orang hamba lelaki ditempatkan dalam sebuah kurungan seluas 8 kaki persegi dan diberi makan sekali sehari. Menerusi pintu ini, mereka dibawa pergi tanpa pulang. Riak mata mereka memancarkan hidup penuh penderitaan. Begitulah sebahagian seni kata lagu tempatan menceritakan perjalanan hidup generasi terdahulu. Purata sebuah kapal membawa lebih 300 orang hamba. Mereka dibawa ke beberapa buah pelabuhan, antaranya di England, Perancis dan Belanda sebelum dihantar ke pemilik-pemilik mereka. Antara tahun 1520 hingga 1860 dianggarkan 11 hingga 12 juta lelaki, wanita dan kanak-kanak Afrika dijual sebagai hamba. Daripada jumlah itu, hanya 9 hingga 10 juta orang berjaya merentasi lautan Atlantik. Selebihnya menemui ajal dalam perjalanan dan mayat mereka menjadi santapan ikan jerung di lautan kedua terbesar itu. Berkemungkinan di antara hamba-hamba itu beragama Islam kerana penduduk di kawasan ini menerima hidayah lebih awal daripada kegiatan perniagaan hamba abdi. Hari ini, mereka bergerak bebas dan kehadiran pelancong Eropah pula adalah sumber rezeki buat mereka. Generasi baru tidak hirau dengan sejarah lama Gori. Kunta Kinte, nama yang tidak asing di kalangan penduduk tempatan. Dia mewakili pengalaman nenek moyang mereka yang diketengahkan ke layar filem. Kunta Kinte berasal dari Gambia dan beragama Islam. Lazimnya, hamba-hamba yang diperolehi dari kawasan berhampiran lautan Atlantik akan ditempatkan di Pulau Gori sebelum terjual. Perniagaan hamba abdi menerusi lautan Atlantik dihentikan secara umumnya pada tahun 1807. Hari ini, perniagaan di lautan Atlantik jauh berbeza. Kapal-kapal besar tidak lagi membawa muatan manusia untuk dijual. Sebaliknya, anak-anak kapal dan tenaga kerja sahaja dibenarkan berada di atasnya. Lautan Atlantik menyaksikan nilai kemanusiaan diratah oleh kepentingan kebendaan. Institusi kekeluargaan dipecahkan, anak-anak terpisah daripada ibu bapa, suami isteri diceraikan tanpa rela. Suasana kampung halaman terpadam daripada kotak fikiran kerana dibayangi pelbagai bentuk kezaliman. Islam menolak penafian hak kebebasan insan yang dilahirkan merdeka. Mereka hanya layak menghambakan diri kepada Allah seperti firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bermaksud, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku."
Kehidupan umat Islam Senegal yang merdeka hari ini sama seperti kehidupan generasi keturunan tuan-tuan hamba di Eropah. Tiada jawapan yang jelas mengapa mereka harus dijadikan hamba. Pelabuhan Dhaka berperanan sebagai pusat persinggahan kapal-kapal dari Mauritania dan Gambia. Ia secara langsung menghidupkan aktiviti perniagaan di bandarnya. Bagi mengimbangi perkembangan, Madiyah dan Ruhaiyahnya berjalan seiring. Perhatian dunia Islam luar terarah ke negara ini. Yayasan Komuniti Islam Lubnan menubuhkan pusat kegiatannya di Dhaka. Mereka menyediakan khidmat sosial dan memberi didikan Islam kepada golongan miskin di negara ini. Sesuatu yang aneh dan ajaib tersimpan di bangunan ini. Seorang nelayan tempatan berjaya memperolehi seekor ikan yang tertera di badannya kalimah Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Ikan ini telah diawet sejak 5 tahun lalu. Dewan sembahyang di yayasan ini boleh memuatkan jemaah seramai 700 orang, sementara Dewan syarahan bagi 600 orang tetamu ditempatkan di bahagian bawah yayasan. Komitmen dari dunia luar terhadap umat Islam Senegal bertujuan melihat perkembangan yang sihat di kalangan penduduknya. Masjid utama Senegal menampilkan pengaruh seni bina Andalusia. Ia menyatukan umat Islam yang membentuk 92% daripada 10 juta orang penduduk Senegal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berpasangan dan berpuak-puak agar mereka mempelajari perbezaan yang terdapat pada kejadian masing-masing. Perbezaan antara kejadian itu bukan ruang untuk diambil kesempatan seperti yang dilakukan ke atas penghuni benua Afrika. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. Syariat Islam memilih pendekatan menyempitkan ruang kepada sistem perhambaan. Seterusnya, menghapuskan ruang itu secara beransur-ansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umat Islam Mekah yang memiliki hamba secara tradisi agar membebaskan hamba mereka. Sementara sahabat yang berkemampuan disarankan menebus hamba daripada tuan-tuan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ke atas Bilal bin Rabah. Perbuatan mereka itu adalah sebahagian daripada kebajikan yang diberi ganjaran oleh Islam. Islam tidak pernah menggalakkan hamba, tetapi menghapuskannya dengan beransur-ansur secara hikmah
bagi melihat keberkesanan jangka panjangnya. Perambahan di lautan Atlantik dilakukan oleh manusia yang bertamadun. Walaupun kaedah telah tersedia, tetapi kebendaan mengatasi batas-batas kemanusiaan.